Oke, kita boleh mulakan Suratul Qasas mulai daripada ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qarun, sesungguhnya Qarun kana adalah ia, min daripada kaum Musa, fabagha, maka telah berlaku aniaya ia, alaihim atas mereka. Wa atainahu, dan telah kami berikan akannya, min daripada al-kunuz, perbendaraan ma apa saja, inna bahwasanya, mafatihahu kuncinya, latanu sungguh ia memberatkan, bil usbah dengan segolongan, ulil quwah orang-orang yang mempunyai kekuatan, is di waktu, qala telah berkata ia, lahu kepadanya, qaumuhu oleh kaumnya, la tafrah jangan engkau bermegah-megah, innallaha sesungguhnya Allah, la yuhibbu tidak ia suka, al-farihin orang-orang yang sombong. Baik, semak semula ya. Suratul Qasas ayat 76. Inna Qarun, sesungguhnya Qarun, kana min qaumi Musa, adalah ia daripada kaum Musa, fabagha, lalu telah berlaku aniaya ia alaihim atas mereka. Qarun terkenal ya sebagai, kalau kita katakan sekarang ni, dia menteri kewangan ya, dalam pada pemerintahan Firaun. Jadi dia ni bukan bangsa Kipti atau bangsa Firaun, tapi dia adalah saudara ya, ataupun kaum daripada Musa, anak pakcik dia, anak pakcik. Kalau dikatakan ya, bolehlah dikatakan dia sepupulah dengan Musa ya. Pada asalnya dia beriman dengan Musa,
Tapi oleh kerana kekayaan tadi menyebabkan dia dah lupa diri. Ya, dia membantu lagi Musa. Tidak menyokong Musa. Jadi ceritanya, wa atainahu minal kunuzi ma, dan telah kami berikan akannya daripada perbendaraan apa saja. Maknanya memang dia yang memegang harta Mesir. Jadi jangan ceritalah rumahnya adalah rumah yang dipenuhi dengan harta. Bila dia keluar dengan pakaian dan kenderaannya cukup mewah, berserta dengan pengiring-pengiring. Kira menteri, macam tu, menteri, sudah tentu hebat kedudukannya. Innal mafatihahu, diterangkan sesungguhnya bahawasanya kuncinya, kunci pembendaraan itu, atau kita katakan kunci besinya sekarang ini, latanu'u bil usbati ulil quwwah, sungguh ia memberatkan dengan segolongan orang-orang yang mempunyai kekuatan. Mana kunci ni tak boleh seorang pegang. Dia punya berat tu tak boleh seorang pegang, boleh dipikul oleh segolongan. Macam itulah kunci nak buka peti tu. Kalau kita nak buka peti besi tu, tak boleh seorang angkat. Diterangkan dalam tafsir, katanya 40 orang angkat kunci tu baru boleh buka peti itu. Dia punya hebat kunci masa itu dibuat cukup besar supaya orang tidak boleh nak membukanya. Kalau tak ada 40 orang atau lebih, tak terangkat nak angkat kunci itu, nak buka peti itu. In iz qala lahu qaumuhu la tafrah, di waktu telah berkata ia kepadanya oleh kaumnya. Mana yang sebangsa dengannya, yaitu Bani Israel. Jadi kaumnya yang beriman ini, di kalangan Bani Israel, la tafrah, jangan kau bermegah-megah. Maknanya bila dia lalu, orang memandang hebat. Tapi bagi orang yang beriman ni, dia kata, janganlah kau nak bermegah-megah, hai Qarun. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang sombong atau orang yang bermegah-megah. Jadi itulah nama Fir'aun, nama Qarun sampai terukir di satu dunia menyebut harta Qarun. Kita pun menyebut juga harta Qarun. Yang benda-benda yang tersimpan di tanah yang dijumpai, itu dikatakan sebagai harta Qarun. Hanya nak mengambil nama saja harta Qarun, sebab Qarun ini dibenamkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi. Sebab itulah orang bila mendapat harta-harta yang tersimpan dalam bumi, dia katanya harta Qarun. Kita tak sebut Qaf, kita sebut K, Karun. Harta Karun, bukan Qarun. Kita Qaf tak boleh nak sebut sangat, susah bahasa Qaf ni. Jadi kita senang dengan bahasa Kaf, K. Jadi Karun, kan senang, ringan disebut. Tapi kalau Qarun, susah sikit, sebab dia menggunakan kita punya halkum. Baik, 77, ayat 77 seterusnya kita sambung. Ayat yang ke-77. Wabtaghi, dan carilah oleh engkau, fima, pada apa yang,
Ataka telah ia berikan akan engkau ad-darul akhirah, akan negeri akhirat. Wala tansa, dan jangan engkau lupa, nasibaka, akan bahagian engkau, minat dunia, daripada dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah oleh engkau. Kama, sebagaimana, ahsana, telah berbuat baik ia, Allahu, oleh Allah, ilaika, kepada engkau. Wala tabghi, dan jangan engkau cari al-fasada, akan kerosakan, fil ardi, di bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak ia suka, al-mufsidin, akan orang-orang yang buat kerosakan. Baik, ya. Semak semula. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah oleh engkau, atau dan tuntutlah oleh engkau pun boleh bahasa dia, ya. Dan carilah oleh engkau pada apa yang telah ia berikan akan kau oleh Allah, akan negeri akhirat. Maknanya di sini, ya, kita disuruh, ya, mencari, ya, apa yang Allah berikan, iaitu harta. Untuk apa? Untuk negeri akhirat, dengan menginfakkan dia pada hal-hal yang mentaati Allah. Itu, ya, artinya akhirat. Ingat akhirat, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa akan bahagian engkau daripada dunia, ya. Ayat ini, ya, adalah ayat yang mengimbangi, ya, walaupun Allah, ya, suruh kita cari akhirat, tapi jangan lupa, ya, bahagian kita di dunia, ya, sehingga kita, ya, membuang keduniaan kita, ya. Contohnya, untuk menjadikan supaya kita jadi orang yang, ya, tawadu, ya, orang yang khusyuk, tawadu, ya. Kita, ya, tidak mau, ya, kepada harta-harta dunia ini. Contohnya, ya, kita tidak mau berkenderaan, ya, sebab kenderaan ini jadikan kita megah, ya, kita jalan kaki, ya, ya, dan kita tidak perlu kepada rumah besar walaupun kita ada kemampuan, ya, dan kita tidak mau segala perabot-perabot, ya, dalam rumah, biar rumah itu kosong, sebab perabot-perabot ini akan melalaikan kita, ya, kepada kepada akhirat kita, ya. Maka hal ini, ya, adakah betul, ya, cara yang, ya, mereka anggap sebagai bahasa untuk jadi orang yang tawaduk itu, ya, dengan membuangkan, ya, dunianya, adakah itu betul? Ya, kalau seandainya semua berprinsip macam tu, tak perlulah negara Islam mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,
ya, tidak perlu kepada rumah-rumah yang mewah, ya, tidak perlu kepada kenderaan-kenderaan, maka masing-masing jadilah, ya, manusia yang, ya, papa ke dana. Ya, adakah itu melambangkan sebagai agama Allah? Jadi bila mereka berfaham begini, sudah tentulah masyarakat luar yang bukan Islam, ya, dia akan menjauhi Islam. Sebab Islam tidak, ya, perlukan, tidak suka kepada kemewahan dan kekayaan. Ya. Jadi ya, nanti kalau jadi orang Islam, nanti jadi orang yang miskin, yang tidak berpakaian. Ya. Ada pakaian cantik pun tak nak pakai cantik. Jadi tanggapan luar sudah tentulah buruk, hina Islam ni. Ini salah tafsiran macam tu. Ya. Hanya Allah kata, ya, dalam mencari, ya, akhirat, kita jangan lupa bahagian kita di dunia. Baik, kenapa dalam Islam adanya zakat? Ya, zakat ni datang daripada mana? Tentulah datang daripada orang yang punya harta, orang yang kaya, baru boleh mendatangkan zakat. Jadi kalau orang semua miskin, macam mana datang zakat tu? Ya. Ini tafsiran-tafsiran sempit. Ya. Kita ada kenderaan, kan memudahkan kita nak pergi masjid, memudahkan kita nak buat urusan, baik dunia ataupun akhirat. Ya. Dan kita juga diperintahkan supaya makan makanan yang baik-baik, yang halal, yang lazat. Kenapa semua benda ni nak dibuang? Tetamu datang, adanya kerusi, meja, ya, selesa dia duduk. Ya, tetamu datang, suruh bersila, semua dah sakit lutut. Ya, masalah tak? Ya, nak bengkokkan kaki, semua dah sakit lutut. Ya, jadi kita adanya, ya, kerusi ke sofa dan sebagainya, tetamu datang selesa duduk. Ya. Jadi jangan mentafsirkan Islam tu begitu sempit. Sebab itu Allah katakan, jangan kau lupa bahagian engkau daripada dunia. Ya, jangan kau lupakan dunia. Ya. Ibarat apa? Kita nak pergi ke Johor, ya, jangan lupa singgah Seremban. Singgah je Seremban sekejap, lepas tu jalan balik. Macam itulah ibaratnya. Ya. Jangan lupakan Seremban, kena lalu Seremban. Contohlah macam itulah. Ya. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah oleh engkau sebagaimana telah berbuat baik oleh Allah kepada engkau. Ya. Jadi kita berbuat baik, ya, macam mana Allah tuntut, yang Allah juga berbuat baik kepada kita. Wala tabaghil fasada fil ard. Dan jangan engkau buat kerosakan, engkau cari kerosakan di bumi. Ya. Mana cari kerosakan ini dengan melakukan amal-amal maksiat, kedurhakaan. Itu semua adalah amal kerosakan bumi, mencari kerosakan bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang buat kerosakan. Ya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, iktanim khamsan qabla khamsin. Maknanya, ya, tunggulah 5 sebelum datangnya 5 perkara. Iaitu sababaka qabla haramika. Ya, mudamu sebelum datang tuamu. Wasihataka qabla sukmika. Dan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika. Dan kayamu sebelum datang fakirmu. Wa faraghaka qabla sughlika. Dan kelapanganmu sebelum masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika. Dan, ya, hidupmu sebelum matimu. Itu maknanya, ya, suruh kita, ya, ambil ingatan. Ya. Sebab benda-benda ni akan datang. Kadang kita tak nak pun dia akan datang. Contohnya, ya, mudamu sebelum tuamu. Ya, artinya, ya, masa muda tu jangan lupa kepada Allah sebelum datang masa tua. Ya, mudamu jangan lupa beribadat kepada Allah sebelum datang masa tua. Ya, sebab, ya, masa muda beribadat, ya, rukuk, sujud dan sebagainya, ya, kita rasa selesa.
Tapi bila dah berumur ni, kadang nak rukuk sakit, nak sujud sakit, kadang 4 rakaat dah macam 80 rakaat pula rasanya. Nak rukuk, nak sujud. Dulu rasa sekejap 4 rakaat ni. Itu tak termasuk terlupa lagi. Dah terlupa jadi 6 rakaat. Tiap-tiap 4 rakaat jadi 6 rakaat. Itulah dikatakan masa tua. Sebab itu masa muda. Kadang masa muda ni kita lupa nak beribadat. Nanti tunggu masa tua lah baru kita betul-betul. Inilah jadinya. Bila dah masa tua asyik terlupa. Sebaik subuh tu 2 rakaat. Kalau 4 rakaat asyik lupa juga berapa rakaat. Biasa yang biasa terlupa ni yang 4 rakaat sebenarnya. Yang 2 rakaat jarang. Tapi yang 4 rakaat ni selalu akan terlupa berapa rakaat dah. Timbul macam tu. Begitu jugalah kadang kalau istilah nak berjalan, masa muda jalan-jalan lah. Besok dah tua, tinggal nak pandang je. Dia tak ingin nak berjalan dah. Itu. Masa berdaya nak berjalan, ada kemampuan jalan. Nak tengok negara orang, pergilah. Kadang orang kumpulkan, tak apa nantilah. Dah banyak duit sakit, langsung tak jalan. Dah tak dapat jalan, duit banyak tapi tak dapat jalan. Dulu teringin nak ke sana, nak ke sini, nak tengok negara orang, dah tak dapat. Itulah. Sebab itu kalau ada kemampuan, ada kekuatan, pergilah, tengoklah negara orang. Macam itulah. Begitu juga dengan yang lain macam itulah. Maknanya bila bersihat jangan lupa. Sebelum datang sakit. Kalau sakit, tak ada apa arti kepada kita. Maknanya itulah nikmat yang paling besar kalau kita sehat. Begitu ke kaya, jadi sebelum datang fakir, lapang, sebelum datang sibuk. Ada orang kata bila waktu dia bekerja, dia kata apa, nanti dah pencen lapang, banyak kita boleh datang kelas ikut, banyak kita boleh solat berjemaah, ibadat, macam-macam lah. Fikiran tu lapang banyak. Rupanya dah pencen lagi sibuk daripada waktu bekerja. Dulu waktu bekerja ada juga masuk kelas. Contohnya ada kelas-kelas sampingan tengah hari dan sebagainya. Bila dah pencen langsung tak ada masa. Pun ada juga macam tu, lagi sibuk dengan yang lain. Tak dapat jangka. Jadi kita pendek kata nak beribadat ni dikatakan jangan nak tangguh-tangguh. Bila ada kelapan buat je. Macam tu. Jangan tangguh. Tangguh-tangguh ni semua akan memang menipu kita. Akhirnya menipu kita. Ada kelapakan buat. Jangan nak tunggu esok lah, tunggu ni lah, tak perlu. Bila macam tu jawabnya tak terbuat dan nanti. Baik, kita sambung lagi ayat seterusnya dari ayat 78 pula. Qala telah berkata innama sesungguhnya tidak lain. Utituhu telah diberikan aku akannya. Ala ilmin atas ilmu. Indi di sisiku. Awalam dan adakah tidak? Dan adakah tidak ya'lam ia mengetahui annallaha bahwasanya Allah qad sungguh ahlaka telah membinasakan ia min qablihi daripada sebelumnya minal kurun daripada umat-umat man orang yang huwa dia asyaddu lebih sangat
minhu daripadanya, kuatan kekuatan, wa aksaru dan lebih banyak, jam'an pengumpulan, dalam braket harta. Wala yus'alu dan tidak ia ditanya, an dari zunubihim dosa-dosa mereka. Al-mujrimun orang-orang yang berdosa. Saya semula. Qala telah berkata ia, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya tidak lain telah diberikan aku akannya atas ilmu di sisiku. Ini ya, bahasa ni adalah bahasa sombong. Ya. Bahasa sombong. Bila kaya, ya, bila dia kaya dia katakan ini kerana ilmu yang ada padaku. Sebab ya aku belajar pandai-pandai. Sebab itu aku boleh jadi kaya. Engkau ni pemalas, tak nak belajar. Jadi bahasa ni adalah bahasa sombong. Ya, ini seperti Qarun. Ya. Kita tak boleh kata macam tu. Sebenarnya ya, kurnia itu Allah yang bagi. Ya, tak kira engkau mempunyai kepandaian ke, tak ada kepandaian pun, ya. Kalau Allah nak memberikan kurnia, ya, kepada siapa yang ia kendaki. Jadi kita jangan sombong. Bahasa ni bahasa sombong. Ya, ini sebab ilmu aku belajarlah, sebab aku pandailah. Ya, aku rajin. Ya, sebab itu aku boleh jadi kaya. Bahasa macam ni, bahasa-bahasa yang ada dalam Quran dikatakan sebagai bahasa sombong. Maka kita kena tukar dengan bahasa-bahasa para rasul. Contohnya ya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni orang yang dikatakan kalau nak kira manusia paling kaya, Sulaiman lah yang paling kaya sekali. Ya. Dia raja yang paling kaya sekali sebab dia pemerintahan dia bukan hanya manusia tapi pemerintahan dia termasuk jin. Ya, dia memerintah jin, bukan manusia saja, memerintah jin sekali. Ya. Jadi hebat kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi adakah Nabi Sulaiman sombong? Ya, dengan bahasa-bahasa yang macam ni. Ini kerana kepintaran tu, kepandaianku, sebab aku rajin belajar. Tak ada. Dia kata haza min fadli rabbi. Ini kurnia daripada Tuhanku. Ini bahasa macam ni kita kena tukar, ya. Bahasa-bahasa sombong tu tinggalkan. Ya, bahasa orang tak berpelajaran. Kalau orang berpelajaran, dia akan ganti dengan bahasa-bahasa yang para rasul buat. Bila dia ada kelebihan, kekayaan dan sebagainya, dia tak kata kata-kata sombong, melainkan kata, ya ini semua kurnia daripada Tuhanku. Haza min fadli rabbi. Ini kurnia daripada Tuhanku. Ya. Kita cakap macam tu. Ataupun ya, ikutkan kata Maryam. Ya, bila ditanya oleh Nabi Zakaria, macam mana kau boleh dapat makanan banyak-banyak kat sini? Ya. Ada makanan banyak-banyak kat sini. Apa ya? Maryam jawab, ya, haza min rizkillah. Ini rezeki daripada Allah. Jadi kita pulangkan yang bagi rezeki itu Allah, ya. Atau kurnia, yang bagi kurnia itu Allah. Jadi itulah bahasa yang kita kena luahkan atau beritahu, ya. Jangan kita bermegah-megah, ya, dengan kurnia, ya, sebagaimana yang dalam ayat ini bahasa sombong, ya. Ikut para rasul macam mana, ikut para orang-orang yang soleh atau orang solehah yang ditunjukkan dalam Quran. Ya, macam tu cantik bahasa dia. Oh, ini rezeki daripada Allah. Oh, ni, ya, ini semua kurnia daripada Tuhanku. Ya, macam itulah kita pulangkan pada Allah. Ya. Baik, awalam ya'lam. Awalam ya'lam, dan adakah tidak ia mengetahui?
annallaha qad ahlaka min qablihi, bahawasanya Allah sungguh telah membinasakan ia daripada sebelumnya, minal qurun, daripada umat-umat. Man huwa asyaddu minhu quwwatan, orang yang dia lebih sangat daripadanya kekuatan. Kalau kita bahasakan, bukankah umat-umat dulu, ya Allah binasakan, mereka ni lebih kuat. Ya, mana kuatnya? Lebih kuat daripada penduduk Mekah ni, atau orang penghuni Mekah. Wa aktsaru jam'ah, dan lebih banyak pengumpulan. Pengumpulan maksudnya tafsirannya ialah harta. Mereka sebenarnya lebih hebat kekuatannya dan lebih banyak hartanya. Tapi kenapa Allah binasakan? Ya, itu kena dipikirkan. Ya. Sebab mereka semuanya ya tergolong kepada ya umat-umat yang menentang rasul-rasulnya. Dengan kekayaan tadi, mereka menentang rasulnya. Qarun dengan kekayaannya, ya dia tidak membantu Nabi Musa, tapi dia subahat bersama dengan Firaun untuk menentang Musa. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidak ia ditanya dari hal dosa-dosa orang-orang yang dari hal dosa-dosa mereka, ya orang-orang yang berdosa. Maknanya tidak akan ditanya, mereka tidak akan ditanya dari hal dosa orang-orang yang berdosa. Ini pengajaran. Lagi sambung ayat yang 79, wa kharaja, maka telah keluar ia, ala qaumihi, atas kaumnya, fi zinatihi, pada perhiasannya, qala, telah berkata ia, allazina, oleh orang-orang yang, yuriduna, mereka berkehendak, al-hayatad dunya, akan kehidupan dunia. Ya laita, ya laita. Laita ni dengan wail lainnya. Kadang kita jumpa ya wailatana. Kalau ya wailatana ada waw, itu makna celaka. Ada waw, kalau ada waw, itu makna celaka. Ya waila, ya wailata. Makna wahai celakalah. Ya. Tapi kalau tak ada waw, ya laita, itu dengan makna hai alangkah baiknya jikalau. Ya laita, hai alangkah baiknya jikalau, lana, bagi kami, misla, seumpama, ma, apa yang, dia telah diberikan ia, Qarun, kepada Qarun, innahu, bahawasanya ia, lazu, sungguh yang mempunyai, hazin, bahagian, azim, yang amat besar. Yang amat besar. Baik, saya semula. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka telah keluar ia atas kaumnya pada perhiasannya. Mana Qarun
dia keluar dengan diiringi oleh pengiring-pengiring dengan pakaian-pakaian yang mewah. Ya, macam seolah kita kalau bahasakan macam mana Agung lalu. Agung lalu. Macam itulah. Ya, hebatnya Agung diiringi dengan ya pengawal-pengawal yang ramai. Ya, dengan askar-askar yang ramai. Ibaratnya macam itulah. Bila Qarun keluar, ya, wah, dengan perhiasannya. Perhiasan ini mana kemewahannya. Telah berkata ia, qala allazina yuriduna hayatad dunya, telah berkata ia oleh orang-orang yang mereka berkendakkan akan kehidupan dunia, ya laitalana mislama utia Qarun. Hai alangkah, ya, hai alangkah baiknya jikalau bagi kami seumpama apa yang telah diberikan ia kepada Qarun. Kalau kita bahasakan biasa-biasa, alangkah baiknya kalau aku jadi Qarun. Wah, macam itulah. Bestnya kalau aku jadi Agung. Macam tu, Agung lalu. Bestnya kalau aku jadi Agung. Macam itulah. Innahu lazu hazin azim. Ya, innahu bahawasanya ia sungguh yang mempunyai ya bahagian yang besar. Ini orang yang nak mengharapkan dunia, berangan-angan kalau boleh jadi Qarun bestnya, macam itulah. Ya. Sambung lagi, waqala, dan telah berkata ia, allazina, oleh orang-orang yang utu telah diberikan mereka al-ilma akan ilmu, wailakum, kan ada waw tu, waw, wail, ya, celakalah kamu. Sawabullah, balasan Allah, khairun, lebih baik, liman, bagi orang yang amana, telah beriman ia, wa amila, dan telah mengerjakan ia, solihan, akan amal yang soleh. Wala yulaqqaha, dan tidak ia diberikan akannya, dan tidak ia diberikan akannya illa, melainkan as-sabirun, orang-orang yang sabar. Baik. Waqala, dan telah berkata ia allazina utul ilma, dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah diberikan mereka akan ilmu. Ilmu di sini ialah ilmu akhirat, yang mana Allah menjanjikan ganjaran pahala akhirat. Sebab itu dia beriman. Ya, jadi ya, bila ya orang beriman memandang Qarun ini, bukan dia kata alangkah baiknya aku jadi Qarun. Dia kata wailakum, sawaballahi khairun liman amana wa amila sholihah. Ya, jadi orang yang berilmu, yang ya beriman, yang mengharapkan balasan Allah, dia kata celakalah kamu. Balasan Allah lebih baik bagi orang yang telah beriman ia dan telah mengerjakan ia akan amal yang soleh. Sebab Qarun ini dia tidak beriman. Ya. Dia dah jadi orang yang sombong. Dia lupa daratan. Ya. Dulu dia beriman dengan Musa. Ya, tapi dia sudah lupakan Musa. Ya, dia tidak beriman dengan tak percaya lagi dengan Musa. Ya, jadi ya orang yang beriman akan mengutuklah ya siapa ni, si Qarun ini, ya. Tapi orang yang harapkan dunia, dia kata bestnya kalau jadi Qarun, ya.
Orang yang beriman, yang ada ilmu, ya, dia tak mengata demikian. Ya, celakalah kamu Qarun. Engkau tahu balasan Allah lebih baik, ya, untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidak ia diberikan akannya melainkan orang-orang yang sabar. Ya, hanya orang yang sabar saja akan diberikan balasan akhirat, yang akan diberikan balasan surga. Ya, sebab ya, yang tak sabar jadi murtad lah. Itu namanya tak sabar. Bila tak sabar dia murtad. Kerana apa? Kerana nakkan dia sedikit habuan di dunia ini. Ya, dia ingat boleh mengekalkan. Ya, itulah ruginya. Ya. Baik, ya, kita bentikan ayat 80 dulu. Ya. Akan datang kalau nak sambung, cuba sambung sampai ayat akhir, ya. Akhir ayat, iaitu ayat 88. Wa ilaihi turja'un. Ya. Sampai ayat 88. Baik, sekarang ni kita nak mengulang kaji saraf. Pelajaran saraf. Bab apa hari itu yang diberi latihan itu? Buka mic ni. Bab apa hari itu? Tasrif mudha'af. Okey, mudha'af. Mudha'af ni, ya tak apa, saya nak terangkan balik, ya. Mudha'af ni ialah, ya, gandaan. Dia berganda. Kalau misalnya kata, ya, lam 2 kali, itu makna ganda lah. Contohnya macam halla. Ya, asalnya halala. Ya. Jadi yang berganda ni juga dia kena ikut wazan asal. Wazan asal yang sahih, yang tak berganda. Ya. Contohnya, latihan yang dibagi ialah tamma. Tamma tu mim 2 kali. Jadi macam mana wazan tamma ni asalnya? Adakah tiba-tiba tamma? Tak. Asalnya tamama. Tamama. Dia asalnya 3 huruf. Tamama. Ya, mudhari'nya, ya, apa dia? Wazan yaf'ilu, jadi yatmimu. Yatmimu. Kemudian, ya, daripada halala, kerana ia mudha'af, berganda, janganlah tulis halala, tulislah halla. Ya. Jadi, tengok, ya, baik semula. Saya terangkan baik semula. Wazan dia ialah fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, if'ila, taf'il. Itu jadi wazan lah. Kemudian yang ikut wazan ialah perkataan, ya, halla jadi halala. Halla ni asalnya halala, jadi ikut wazan lah. 3. Halala, fa'ala, yaf'ilu, yahlilu. Macam tu. Ya, ikut. Itu namanya ikut wazan. Kemudian fa'lan ikut wazan, tak bolehlah, dia tak sama masdar, ya. Masdar tak sama. Jadi masdarnya halan dan halalan. Ada 2 masdar. Mana yang tanwin tu masdar, ya. Dia boleh halan, boleh halalan. Amarnya ihlil, ikut if'il. If'il, ihlil. La taf'il, la tahlil. Macam tu. Jadi saya ulang. Halala, yahlilu, halan, halalan, ihlil, la tahlil. Kemudian, ya, jadi tu mana dah jadi dalam tulisan. Dah jadi dalam tulisan, dalam buku, dalam Quran. Dia tak berbunyi halala lagi. Dia berbunyi halla. Halla yahillu. Asal wazannya halala yahlilu. Ya, kerana dia mudha'af, bila jadi tulisan dia berbunyi halla yahillu. Amarnya tengok, ihlil jadi hilla. La tahlil, la tahilla. Okey, fil nahi, ya. Kemudian isim fa'il, fa'ilun halilun, maf'ulun mahlulun, maf'ilun mahlilun, maf'ilun mahlilun, mif'alun mihlalun. Maknanya isim fa'il, isim maf'ul, 8 tu zaman. Ya, makan, 8 makan, 9 zaman, 10 alat. Ya. Kemudian bila jadi dia halilun jadi halun. Ya, kemudian mahlulun sama.
Mahilun. Lam tu kena gandakan. Mahilun, mahlilun jadi mahilun. Mahilun, mihallun. Ya. Itu yang dah jadi dalam tulisan. Kemudian nombor 11, fu'ila yuf'alu. Kalau halala jadi hulila. Ya, mudhari' majhulnya yuhlalu. Ya, hulila tu madi majhul, yuhlalu mudhari' majhul. Kemudian bila jadi tulisan hulla. Yuhallu. Ya, hulla yuhallu. Okey, cuba buat latihan yang tamma ni, tamma, ya, di masdarnya taman, tamaman, makna sempurna, tamat. Wa tamat kalimatu rabbika sidqa. Ya, tamat. Tamat ni maknanya dah sempurna, dah tamat, ya. Okey. Cuba kita buat tamma yang dah jadi. Yang jadi saja. Tak. Yang dah jadi itu ikut wazan. Tamma. Mudhari'nya yatimu. Yang dah jadi, ya. Yang dah jadi, bukan yang belum jadi, yang dah jadi. Tamma yatimu. Masdarnya ikut yang dibagi. Taman atau tamaman. Dua, ya. Taman atau tamaman. Masdarnya ada dua sini. Amarnya apa? Timma. Tak, yang dah jadi. Yang dah jadi. Tak, yang dah jadi. Timma. Ikut yang dah jadi. Timma. Nahi. La tamimma. La tamimma. Kalau isim fa'il? Isim fa'il? Yang dah jadi. Yang dah jadi. Tak, yang dah jadi. Itu ikut wazan. Yang dah jadi. Tamun. Apa? Tamun. Kalau isim maf'ul? Matmumun. Matmumun. Mesti ikut maf'ulun. Matmumun. Kalau makan zaman alat. Makan? Salah. Yang dah jadi. Yang dah jadi. Yang dah jadi tulisan. Bukan ikut wazan, ya. Bukan yang ikut wazan. Yang dah jadi. Jadi apa bunyinya? Matimun. Matimun. Zaman matimun. Alat mitamun. Mitamun. Matimun sama. Makan zaman sama. Alat mitamun. Madi majhul? Madi majhul nombor 11. Madi majhul yang dah jadi, ya. Tumma. Kalau mudhari' majhul? Yutammu. Yutammu. Okey. Cuba buat nombor 2 pula. Untuk yang dah jadi saja, nombor 2. Zalla mudhari'nya? Yazillu. Masdar yang dibagi. Masdar yang dibagi. Zallan atau zalalan. Ada dua, ya. Sebut dua-dua. Zallan atau zalalan. Amar dia? Zilla. Nahi? La tazilla. Isim fa'il? Tak mau. Yang dah jadi. Itu wazan. Yang dah jadi. Zalun. Isim maf'ul?
Nombor tujuh isim maf'ul. Nombor tujuh. Mazlulun. Mazlulun. Ha, ha. Kalau makan zaman 89 tu. Makan zaman mazilun, mazilun. Mazilun. Alat mizallun. Madi mizallun. Madi majhul zulla. Mudhari majhul tak, mudhari majhul. Yang dah jadi itu belum jadi. Yang dah jadi tak ada tanwin. Mana fi'il ada tanwin? Nah, yuzallu. Yuzallu. Ya. Hmm. Eh, kan contoh ada sabdu. Contoh dia kan yuhallu kan ada sabdu. Ya ada sabdu lah. Yang dah jadi tu ada sabdu, yang tak jadi tak ada sabdu. Yang tak jadi tu ikut wazan. Ah. Apa tujuannya? Apa tujuannya ikut wazan? Ikut wazan ni bila ditanya, ya hulan ni asalnya macam mana? Asalnya hulila. Kalau misal kata zalla ni asalnya apa? Zulla, asalnya apa? Zula. Zulila. Zulila ikut wazan pu'ila. Pu'ila. Jadi zulila. Jadi dalam tulisan mudha'af tak boleh tulis zulilah. Ya, dalam tulisan kita kena tulis zulla. Zulla. Ada sabda lah. Itu dia kata mudha'af. Mudha'af ni mana berganda. Berganda. Yang dah jadi tu, yang tulisan jadi tu, dah jadi tu. Jadi. Yang jadi tu itulah yang dalam tulisan. Yang kita jumpa dalam buku, dalam Quran, itu yang dah jadi. Ya. Okey, nombor 3. Dalla mudhari'nya yang buat yang dah jadi ya, yang dah jadi. Dalla mudhari'nya yadillu. Kan ada depan tu. Yadillu, yahillu. Yadillu. Masdarnya ikut dolalan atau dolalatan. Amarnya amar tak, yang dah jadi masih lagi kalang kabut ni. Yang dah jadi. Yang dah jadi. Dilla. Amar dilla. Nahi la tadilla. La tadilla. Isim fa'il dalun apa? Mungkin kita tak ingat yang kita baca Fatihah tu isim fa'il tu. Dolin. Orang-orang yang sesat. Itu jamak. Ada yanun ataupun kalau marfu dia bunyi dolun. Itu marfu. Maknanya dia ada waw. Tapi kalau dia majrur atau mansub, dia bunyi bawah ya, dolin, itu jamak. Tapi kalau dia seorang yang sesat, bunyinya dolun. Dolun ataupun dolan atau dolin. Tanwin. Lun, lan, lin. Maknanya dia ikut ayat lah. Kadang bunyi tanwin depan dolun, kadang lin, kadang lan. Macam tu. Itu isim fa'il. Yang kita baca waladdallin,
Dolin. Itu isim fa'il. Ya, daripada dolla. Madinya dolla. Ya, dolla yadillu. Okey, kita masuk isim fa'il. Isim maf'ulnya macam mana? Nombor 8, nombor 7, nombor 7. Madlulun. Makan. Makan zaman sama. Tak, yang dah jadi. Masih lupa lagi. Buat yang dah jadi. Madilun. Madilun. Makan alat. Kalau alat. Midollun. Alat. Midollun. Madi majhul. Bawah sekali nombor 11. Dulla. Mudhari' majhul. Yudollu. Ya. Okey, akhir sekali. Jadda. Mudhari'nya apa? Buat yang dah jadi. Jadda mudhari'nya no. Ni nombor 4, latihan nombor 4. Mana ada lam pula? Lam dah tinggal. Ini dal lah sekarang ni dah. Ingatkan senang, susah juga rupanya ya. Jadda yajiddu. Sebut jadda yajiddu. Mudhari'nya yajiddu. Masdarnya apa? Masdar yang dibagi. Yang dibagi, jangan pandai-pandai buat sendiri salah. Yang dibagi. Jiddan. Jiddan, ya. Okey, kalau amar jidda. Nahi nahi. La tajidda. Isim fa'il nombor 6 tu isim fa'il. Tak, yang dah jadi itu tak jadi lagi. Jadun. Tanwin. Kan tanwin tu. Ada atas sikit, ada tu. Besarkan kalau tak terang besarkan kat handphone ya. Jadun. Kalau isim maf'ul majdudun. Apa dia? Majdudun. Makan zaman sama. Macam mana nak buat? Makan zaman. Nombor 89 tu. 89. Majidun. Alat. Nombor 9. Nombor 10. Alat. Mijadun. Madi majhul. Juddah. Mudhari' majhul. Okey, saya nak tanya sekarang ni. Kalau juddah asalnya apa? Juddah asalnya apa bunyinya? Tak, yang akhir sekali tu madi majhul, juddah asalnya apa? Asal wazan dia apa? Mana fa? Judida. Baris depan, judida. Majhul kan baris depan. Ya, judida asalnya. Baik, saya nak tanya satu lagi. Kalau yujaddu mudhari' majhul akhir sekali mudhari' majhul yujaddu asalnya
Yujdadu. Yujdadu. Yang wazan ni untuk mudha'af kan berganda dal dua kali. Jadi bila wazan, asal wazan dia hidupkan dal tu dua kali. Tapi dalam tulisan dia tidak boleh dihidupkan dua-dua. Disabdukan. Ya. Macam contoh perkataan jadda, ya, asalnya jadada. Jadada. Jadi kerana dia dua dal digandakanlah dengan sabdu. Jadi bunyinya jadda. Kita akan jumpa dalam Quran perkataan jadada mesti jadda. Ya, dolala kita takkan jumpa dolala. Dolla. Waman dolla. Jadi dolla dalam tulisan dah dolla bukan dolala. Tapi kalau ditanya, ya dolla asalnya apa? Dolala. Macam tu. Mudhari'nya yadlilu, ya. Jadillu. Okey, itu sebagai pembukaan untuk mudha'af, ya. Jadi mudha'af macam itulah. Nanti kita lalui lah, ya. Lama-lama kita nampaklah dia, ya. Kita lalui saja. Untuk akan datang, ya, dah tak ada mudha'af lagi. Untuk akan datang saya berikan tasrif dia tasrif misal. Tasrif misal ni pecahan misal. Misal ni dalam ikut sorof ialah huruf mu'talnya di awal perkataan. Contohnya, ya, kita tahu huruf mu'tal ada 3. Satu apa? Alif. Yang kedua waw. Ya. Setiap fi'il kalau dimasuki oleh salah satu huruf ni atau dua-dua huruf ni, dia jadi huruf mu'tal atau fi'il mu'tal, lemah. Mu'tal tu maknanya lemah. Ya. Jadi fi'il tu dah dia jadi sebagai fi'il yang lemah. Jadi sekarang ni mudha'af dia tidak termasuk lemah, ya, sebab dia hurufnya bukan huruf mu'tal, jadada, jadda. Dia hanya berganda. Tapi yang kita nak belajar akan datang ni, dia dah masuk huruf fi'il mu'tal yang selama ni kita tak belajar mu'tal. Kita sekarang belajar fi'il mu'tal. Untuk permulaan saya bagi mu'tal yang ada di awal perkataan. Jadi bila awal perkataan namanya bab misal atau tasrif misal. Contohnya, ya. Contoh, ya, wasala. Wasala ni maknanya sampai. Ya, huruf mu'talnya apa wasala? Waw. Waw tu lah huruf mu'tal dia. Waw ni, ya, dia akan hilang bila dia jadi mudhari', bila dia jadi fi'il amar, bila dia jadi fi'il nahi, dia hilang huruf mu'tal dia. Ya. Jadi besok ada juga macam tadi juga. Wazan, ikut wazan iaitu fa'ala yaf'ilu. Kemudian ikut wazan. Asal yang ikut wazan tu mana asal dia macam tu. Kemudian bila dah jadi, macam mana pula perubahan dia. Dah jadi tu perubahan. Tapi yang saya suruh buat ni bukan ikut wazan. Dah jadi. Buat yang dah jadi. Jangan buat yang tak jadi. Buat yang dah jadi. Ya. Jadi jangan buat ikut wazan atau yang tak jadi. Buat yang dah jadi macam mana. Ya. Okey. Latihan akan datang lebih kurang ada 7 latihan. Ya, 7 macam latihan. Tapi buat yang jadi sahaja. Ya. Yang jadi sahaja. Ya. Okey, sekadar itu. Sekejap lagi saya akan hantar dia punya latihan tu dan boleh semak balik. Ya. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama. Sadaqallahul azim.